What's up guys? Hari ni abang nak ajar adik-adik semua dekat rumah. Ini aktiviti salah satunya kita boleh buat dekat rumah lagi. Kita dah belajar tadi pasal nak canting batik, nak canting biskut. Lepas tu ada juga perkongsian daripada selebriti tanah air kita. Apa aktiviti anaknya musim PKP. Ini satu lagi, tapi bukan saya yang ajar lah. Kita minta Zack tolong ajar sebab nampak dia seni dia lebih sikit. Jadi boleh ajar? Tak apa. Saya pas kepada sahabat saya seorang lagi ni. Yelah, dia lagi pakar. Itulah, Sebab tu bersama dengan kita ada Hanis Atira. Merupakan orang yang kita tahulah craft-craft tangan ni. Benda halus ni saya jangan pegang. Kalau saya pegang patah. Oh, tak boleh ke Zat? Tak boleh. Saya pegang nanti minta rosak. buat demo. Tapi itulah yang kita sedia maklum, Anis, sebenarnya yang ada dekat atas meja ni semua ini adalah seni-seni yang dilakukan oleh anak. Ya, anak saya yang buat ini semua ni. Itulah. Bukan Anis yang buat Saya hanya guide dia. Hanya guide sahaja. Anak-anak semasa sejak dia anak-anak yang buat. Tapi nak tahu jugalah pasal seni ni semua kan Anis kan, macam mana bermulanya, mungkin boleh kongsikan sikit latar belakang permulaan cerita tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu terima kasih acara Borak Kopitiam kerana sudi mengundang saya untuk berkongsi aktiviti homeschooling ataupun aktiviti craft semasa Perintah Kawalan Pergerakan ni. Sebenarnya saya ni bukan hanya waktu PKP buat craft ni, tapi sebab saya ni homeschooling daripada dulu dah buat ni. Oh iya ke? Sebab tu saya biasanya banyak menulis dekat Facebook saya sendiri. Mana kat situ saya banyak kongsikan idea homeschool, parenting dan juga education. Sebab saya pun cikgu. Tapi sekarang ni saya tengah bercuti. Saya dah agak dah tadi. Cara cakap tu cakap, ini cikgu ni rasanya ya. Jadi cikgu Hanis lah hari ni kan. Cikgu Hanis mengajar seni ke? Tak, saya ajar sains. Ajar sains. Yelah, jauh pula ke seni ni. Tapi itulah mungkin ada belajar basic ni juga kan. Okey, bila Hanis kata Hanis merupakan seorang guru sains, macam mana Hanis boleh melibatkan diri dengan seni craft tangan macam ni? Sebenarnya yang ni bukan Hanis melibatkan, tapi anak yang terlibat. Oh, anak yang anak pula yang ni dia terbalik pula kan ni. Ini mak dia datang nak tunjuk aja. Yang buat semua anak-anak. Anaknya nama siapa tu? Mungkin tengah tengok ni. Okey, nama dia Azhar dan juga Afras. Berapa umurnya? 3 dan juga 6, 5. 3 dan 5 tahun ini hasil kerjanya? Hebat betul. Hebat. Okey, sekarang ni apa ni yang Hanis tunjuk ni adalah contoh aktiviti craft. Sebenarnya banyak lagi aktiviti lain, contohnya aktiviti yang merangkumi pembelajaran mereka lah. Sebab mereka ni anak, akan 5, 6. Anak-anak gemuk. Okey. Sebab anak ni yang tak pergi sekolah tau. Dia pun homeschool. Anak-anak, jadi anak-anak ni hanya belajar mengikut perkembangan ni lah, kurikulum apa yang belajar. Kalau tengok gambar sekarang ada kita sediakan, ini anak Anis bukan ini. Bukan? Saja dia nak bagi tambah salah lagi. Anak ni nak siapa ni sekarang. Tapi apa yang kita nak tunjukkan sebenarnya adalah anak-anak kecil untuk belajar motor skill kan, boleh belajar seni ni semua. Itulah mungkin silapnya kita ni Zack, masa membesar kelas seni kita selalu ponting. Zack, seni dapat apa dulu, A ke? Z tak, ZB lah, B. Oh yelah, okeylah tu, nampak ada seni lukis seni lukis. Kalau kelas muzik tu lain. Okey. Tapi kalau kita tengok dekat sini kan, kalau kita cakap permainan seni ni ada beraneka kan, ada yang gambar yang diletakkan bahan-bahan terpakai kan, macam bubble wrap ni kan. Lepas tu bahan-bahan terbuang yang digunakan jadikan seni ni. Siapa yang guide dia untuk buat benda-benda ni? Ni macam ni bukan senang nak buat ni, saya rasa ni. Untuk kalau kanak-kanak kecil tu. Okey, sebenarnya macam ni. Craft ni ialah maksudnya dia melahirkan penciptaan objek-objek tertentu yang baru. Okey, objek yang tertentu yang baru ni dah hasilkan daripada koordinasi mata dan juga tangan anak-anak. Anak-anak guna mental dia macam mana nak buat. Okey, sebab tu anak-anak ni dia ni sebelum buat craft dia perlu ada cetusan idea dulu. Okey, cetusan idea tu mereka buat ni melalui kita perlu biasa bonding dengan mereka. Bila kita kenal anak, kita tahu minat anak, jadi anak pun akan dapat macam mana dia nak kemukakan idea dia. Kita biasa tu lah. Faham. Jadi bila dia nak mulakan satu aktiviti tu, contohnya yang gunakan bekas telur ni kan. Maksudnya Hanis yang macam cakap, okey hari ni kita buat gunakan bekas telur, ataupun memang diorang yang minta nak buat macam inilah. Sebenarnya Ani ikhtiarkan, okey, contoh dalam satu bulan tu Ani buat satu tema. Tema ni anak pilih. Contohnya tema kita tema serangga. Okey, jadi kita buat semua craft serangga. Okey, kita buat we allow serangga, kita buat matematik belajar serangga. Contohnya matematik tu yang dekat rumah, kita orang akan belajar contohnya tambah kan. Tambah guna objek-objek serangga. Bahaya juga gitu ya. Bukan kalau mainan je. Bukan kalau matematik masuk sifir 12, jenuh nak cari semua banyak-banyak tu. Hefni dan juga Hanis, saya minta maaf banyak lah.
inilah dia maksud bakat terpendam. Kenapa? Itu spring ke apa tu? Sambil-sambil kalian berdua berborak tadi, saya ambil satu, inilah dia hasil saya. Ini boleh dikira craft tak? Ini hasil kalau macam ni, elok jangan buat lagi lah. Jangan buat lagi, Itu merosakkan harta orang tu Ya. nampak. Pak, saya tak tanya sekali. Kan nampak tu, kan bakat terpendam tu. Okey. Tak, tapi itulah Zack, macam Hanis kata, dia ajar anaknya macam subjek-subjek yang dekat sekolah tu menggunakan seni kan, matematik, kalau tema serangga, belajar matematik pakai serangga, belajar sains pakai serangga, macam-macam yang lain semua pun melibatkan serangga juga dekat rumah. Kalau minggu depan tu tema dia tema aiskrim, oi, banyak modal nak keluar untuk beli aiskrim pula kan. Tapi berkesan ke sebenarnya Hanis tengok? Okey, berkesan sebab apa ni, pembelajaran tematik dan juga hands on ni anak-anak lagi tu je nak belajar. Lagi seronok, dia Lagi excited. seronok dia nak belajar. Contohnya kan macam ni contoh. Yang anak-anak ni laki kan, bila laki ni minat dia lain sikit, tak Apa, boleh lah angkat buat je. princess ke Tunjukkan. apa. Kat sini, Okey, ni Hanis. contohnya tema yang lepas. Okey, tema Under the Sea kan. Anak-anak minat laut sangat kan, nak pergi Korea semua tu. Lepas tu Ani hasilkan lesson plan. Sebab kita duduk rumah pun kita cikgu. Bila kita cikgu ni, kita dah biasa buat lesson plan. Jadi buat lesson plan lah. Minggu ni anak-anak belajar buku apa. Jadi Hanis dengan anak-anak akan pergi ke library. Kita orang cari buku sama-sama. Okey, lepas tu kita orang buat read aloud ataupun bedtime story. Kat situ lah kita orang tahu apa vocab anak kan. Pembenaran kata anak pun meningkat. Faham, Lepas tu Ani buat literasi. Jadi anak-anak boleh belajar juga. Okey. Buat matematik. Matematik contohnya minggu masa ni Ani belajar tolak. Jadi anak belajar tolak je minggu tu. Contohnya tolak matematik. Tapi tak bawa lah biskut tu. Okey, contoh nak buat biskut kan. Anak letak Interaktif lah biskut. sebenarnya pendidikan macam ni Semua. Okey, contoh matematik kan, belajar tolak ni. Okey, contoh kita buat biskut, anak-anak buat makan. Lepas tu, jadi sikit je tu kan. Tak, sebenarnya baguslah. Kadang-kadang kita, sebenarnya yelah, mak ayah ni kan, walaupun kita dah besar, dah tua-tua, sebenarnya dalam diri kita ni ada yang diri kita yang usia 5-6 tahun dulu. Jadi bila aktiviti-aktiviti macam ni sebenarnya secara tak langsung dapat membuatkan kita macam terkenang balik zaman-zaman dulu, dan Sambil mengajar betul, anaknya secara lah. sudut psikologinya elok untuk kita punya kesihatan mental juga. Sebenarnya bukan untuk anak-anak. Kalau kita pun sendiri, contohnya macam saya rasa Zack, saya ni bukan jenis orang yang boleh baca buku gitu Zack. Saya lebih kepada visual atau praktikal. Jadi kalau kita belajar cara macam ni, saya rasa lebih mudah untuk anak tu faham sendiri. Betul tak, Anis? Okey, sebab kalau anak-anak ni berbanding dia belajar teori semata-mata, sebab Ani pun cikgu kan. Ani bukan sekolah, Ani suka buat sains. Ani lebih macam suka buat aktiviti hands on. Okey, buat eksperimen sebab anak-anak ni dia ada sikap ingin tahu. Nak anak-anak yang bawah 12 tahun. Anak-anak bawah 12 tahun ni fitrah dia bermain. Okey, bila bermain ni, bermain ni kita bagi betul-betul diri mereka tu berfungsi. Okey, contohnya kalau macam kita belajar matematik. Kalau anak belajar matematik tak seronok kan, belajar macam 2 tambah 1 dia hafal macam tu, tak seronok. Kita buatlah aktiviti, boleh gerak-gerak ke yang Tunjuk sikit, kamera dah belanja dah. Okey, contohnya kan 3 tambah 2. Okey, kita buatlah kan. Okey, 3 tambah 2 sama dengan 5. Okey, ini Ani buat tau. 3 tambah 1. Anis buat sendiri ya ni? Ya, ni buat sendiri daripada Masya draft. Allah. Okey, guna software je, biasa je ni. Lepas tu pun tapi sebab Ani target dah. Yang ni nak suruh anak belajar tolak 0 hingga 10. Okey, jadi minggu ni kita target 0 hingga 10 je. Tak payah banyak sangat. Okay, Kiranya yang ada atas meja ni kebanyakannya seninya boleh digunakan untuk pembelajaran juga. Anis, kalau contohlah orang yang tengah tengok ni, saya pun nak mulakan nak ajar anak saya macam ini tapi tak tahu caranya. Mungkin Anis boleh kongsikan Instagram ataupun social media yang boleh mereka berhubung, nak berkawan-kawan, bertanya. Okey, kalau nak tengok banyak sangat aktiviti, lambatkan aktiviti, boleh je follow Anis. Sebab dekat Facebook Anis tu Anis letak pin post dah. Okey, kat sini, kat bawah tu. Okey, Anis Ni Facebook Facebook Anis aktif kat Facebook sebab kat sini Anis dah pin post bermacam-macam idea. Jadi kat sini ni boleh lihatlah aktiviti-aktiviti homeschooling. Okey, terutamanya untuk anak-anak prasekolah. Okey, situ boleh Anis pun dah buat sebab Anis dah compile kat situ tu ada link. Contoh nak tengok belajar mengira-mengira je. Tapi kita buat aktiviti memang semuanya hands on. Okey, lepas tu sebab kalau boleh sebab kita tahu bukan fitrah kanak-kanak macam tu, sebab kita pun lagi seronok bila kita mengajar anak macam ni. Baik. Jadi kalau mungkin nak tahu lebih lanjut semua, nak bertanya-tanya, nak tengok link macam yang Hanis dah sediakan, boleh pergi terus ke Facebook. Atas tu tadi ada gambar. Itu gambar anak. Tu gambar anak. Itu anaknya akhirnya dekat Facebook. Rupanya kat atas tu ada gambar anak Anis. Boleh bertanya terus dengan Anis. Terima kasih Anis. Hari ini sudi berkongsi dengan kita satu idea untuk kita semua yang dalam mana musim PKP ni kan boleh juga orang cakap ada interaktif sambil kita berhibur sambil belajar untuk anak-anak sendiri Zack. Betul. Jadi terima kasih sekali lagi. Jadi kepada anda, seperti tadi Hanis telah kongsikan dengan kita Facebooknya, pergilah tanya apa-apa saja soalan.